Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La la wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat Allah yang tidak mampu kita hitung. Ya. Tak mampu kita hitung nikmat Allah banyak. Ini hari pun kita tak dapat sebutkan berapa banyak nikmat-nikmat Allah. Betul tak bang? Betul? Betul. Ya. Jadi bersyukur kalau Allah minta ganti, kita tak mampu nak ganti. Jadi Allah suruh berterima kasih. Berterima kasih itu alhamdulillah, bersyukur. Betul-betul itu syukur tu puji. Puji kepada Allah, yang sebenar-benar puji itu dialah memuji dirinya sendiri. Alhamdulillah. Ya. Dan dengan nikmat yang paling besar Allah anugerahkan kepada kita, di mana hidup dia bagi kita. Hidup tu di mana kita mengetahui kita pulangkan balik. Tu yang nikmat besar. Ya. Kalau hidup yang kita rasa kita yang memiliki hidup, tu tak kena tu. Hidup yang dibagi kita kena pulangkan balik. Ya Allah, ini hidup ini adalah hak Engkau. Apa yang Kau nak suruh tajalikan, itulah ya Allah yang aku tajalikan. Bukan aku ni ada kuasa. Hidup ni semata-mata menunjukkan Engkau yang hidup ya Allah. Sungguh pun tak Engkau jadikan hidup, maka Engkau dah memang maha hidup. Jadi tak lain, dia tunggal esa. Tetap berapa juta pun Allah jadikan, berapa banyak pun makhluk Allah jadikan, tetap menunjukkan Allah tu yang esa, maha hidup, tunggal. Tak ada duanya. Bukan dia dijadikan banyak berjuta-juta, maknanya Allah tu banyak, bukan. Tetap nak menunjukkan cerita mengesakan dia, membesarkan dia. Kan dah bagi tahu semalam bahawa di langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, seisi-isinya. Semuanya bertasbih. Mensucikan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, mengesakan Allah. Yang mengatakan hanya yang wujud hanya Allah. Semua sekali. Faham tak? Abang, faham tak? Faham. Semua. Ya? Jadi maknanya Allah jadikan semua tu nak menunjukkan diri dia je yang ada. Jadi kita tengok, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, kita rasa ada je rasa kedirian kita, kita akan jadi tak tentu arah ataupun jadi dalam kerugian. Kita akan memikirkan bagaimana nak tu pula, nak ni pula. Hidup kita dalam keadaan tak cukup. Sebab ada keakuan diri. Sebab pakaian kita adalah tidak ada. Bagaimana kita nak olahkan betul-betul dalam kehidupan kita. Itulah yang paling enak, yang paling manis, yang paling asyik sebenarnya. Sebab benda ni di alam roh lagi kita dah 4,000 tahun sebelum Muhammad Soleh roh tu masuk dalam tubuh. Siapa-siapa pun 4,000 tahun roh kita dah ada sudah ada dulu. Betul tak bang? Jadi dia tu waktu tu roh kita dengan siapa? Asyik dengan siapa? Allah saja. Cukup nikmat, cukup. Wa amma bi ni'mati wa ni rabbika. Betul-betul dia nikmat betul-betul dengan Allah. Waktu tu tak ada nikmat lain. Allah yang paling best sekali.
Ya, bila kita dizahirkan masuk ke tubuh kita, dah mula kita tak mencari jalan asal kita dengan Allah. Ini bersyukurlah kita kepada Allah, masih lagi kita dibagi oleh Allah SWT hidayah. Petunjuk Allah, rahmat Allah, kita dapat mengenali Allah, memahami Allah. Tanpa rahmat dan juga hidayah Allah, kita dapat tak? Tak dapat. Bersyukur kita kepada Allah. Ini nikmat paling besar. Kita dapat duduk dalam majlis ni, kita dibukakan oleh Allah lagi hidayah. Muqasyafa ghaibu lil fuqara. Kita tak punya apa? Allah singkapkan. Dia bagi kita biar faham. Dia bukakan perkara-perkara gaib yang kita ni langsung tak tahu sebelumnya. Sebelum ni pula kita ada pernah tak kita ni dinamakan hidup? Belum lagi. Belum lagi dinamakan hidup lagi. Tapi siapa yang bagi kita hidup? Allah. Nikmat besar tak? Besar nikmat dia. Lebih-lebih lagi kita kena pulang balik. Ya Allah, tolonglah uruskan hidup aku, ya Allah. Ya, supaya aku redha je apa yang kau tajalikan, ya Allah. Kalau tidak, nanti kalau kita tak begitu, tak serahkan balik hidup kita kepada Allah, kita nanti rasa kepunyaan, keakuan diri. Maka kita tidak akan rasa bahagia, tenang. Sebab yang lain selain pada Allah akan membawa kerosakan. Ingat, kita harus selalu dengan Allah. Selalu betul-betul rasakan Allah tu lebih mustahak daripada diri kita. Ya? Faham Abang Haji? Ya? Jadi inilah kehidupan yang kita nak dapatkan. Kehidupan yang sebenar, iaitu kehidupan dengan Allah, mengesakan Allah betul-betul. Jangan main-main, kita bersungguh-sungguh nak dapatkan Allah dulu. Kalau kita dapat selain Allah dulu, kita akan rosak. Jadi Rasulullah SAW mengutamakan ajarkan ini dulu. La ilaha il. Dapatkan kefahaman la ilaha illallah dulu. Mentauhidkan Allah. Qul huwallahu ahad. Bilal bin Rabah. Ahad. Dia kena seksa macam mana. Dia tak keluar daripada. Dia tak mau keluar daripada agama lain. Diimpak batu, dia seret tengah panas. Macam-macam dia buatnya. Supaya keluar daripada agama Muhammad. Agama Islam. Tetap dia baru dapat tu ya ahad dia. Qul huwallahu ahad dia. Rasulullah ajarkan akidah tu dulu. Ahad, esa Allah je. Ahadun ahad dia. Kena seksa. Padahal belum banyak ilmu dia, itu je. Rasulullah ajar sikit kan. Bilal bin Rabah dan keluarga dia diseksa supaya keluar agama. Sekarang kita mudah-mudah je. Ilmu banyak tapi mudah je keluar daripada agama. Pasal Nabi dah bagi tahu pengakhir zaman memegang iman seperti memegang seketul bara. Boleh ke kita pegang bara tu? Pegang sikit pun terlepas, betul? Macam itulah akhir zaman iman tu. Jadi kita nak kena faham betul-betul. Kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, jadi macam itulah. Itu bukan Nabi nak menakut-nakutkan. Nabi kata nanti pengakhir zaman kita lah ni. Tengok orang pegang iman sekarang ni. Mudah terlepas kan? Paginya beriman, siangnya, malamnya tak beriman. Kafir. Malam beriman, siang pula kafir. Maknanya menunjukkan mudah terkeluar iman pada manusia akhir zaman. Sebab banyak yang tak mau mengenal diri, mengenal Allah. Oleh dia betul-betul tumpu mengenal diri, mengenal Allah. La ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Dia akan pegang. Walaupun sikit tapi dia pegang sampai bila takkan keluar-keluar. Ini kejap lompat. Senang-senang je kita. Iman tu tercabut, senang-senang je. Kita tak rasa sedih, tak rasa takut. Tak rasa macam rugi besar iman kita tercabut. Ya Allah, ya Rasulullah. Inilah pengakhir zaman. Kita jangan begitu. Kita kena bersungguh-sungguh. Ya, kuatkan, kukuhkan iman kita lagi. Ya. Supaya kita terus mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kehidupan yang sebenar.
Bukan tujuan hidup kita ni untuk menceritakan kita punya kehendak-kehendak, bukan. Kehendak ni, kehendak bukan. Kehidupan kita adalah Allah suruh iaitu tetap dengan Allah dan ikut apa saja kehendak-kehendak sistem Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu. Tetap dengan Allah Ta'ala, kenal Allah, kita faham, pegang teguh dengan Allah, langsung apa yang terzahir daripada Allah, itu semua sistem Allah. Kita rasakan semua dia je, jangan ada lagi kita bangkang-bangkang. Jangan kita berbalah. Faham inilah kehidupan Jaga akidah kita, kuatkan. Tak lama lagi kita menghadapi era yang lebih susah. Mak J bayang, abang bayangkan bang, kalau misal katalah current tak ada bang. Abang, Mak J, elektrik tak ada. Susah tak? Lepas tu air tak ada. Macam mana? Lepas tu makan-makan, kedai-kedai semua dah tutup, barang tak ada. Kita harap tanam. Apa yang boleh kita tanam? Nak tunggu apa? Makin lama makin barang kita, beras semua habis, gas semua dah habis. Kita nak masak pakai kayu, tapi bahan tak ada. Susah tak akan datang nanti Nabi SAW bagi tahu. Bukan kita nak takut dengan kita. Kita kena bersedia kuatkan iman. Sahabat tanya waktu tu nak makan bersusah habis, orang mukmin makan apa? Orang mukmin dia dah terbiasa, dia berzikir, dia subhanallah, dia jilat, dia dah haus, hilang haus. Tapi kalau kita tak prepare sekarang, tak kenal diri, tak kenal Allah, tak jadi orang mukmin, boleh kita jilat. Kita jilat lapar lagi ada. Kan? Jadi persiapkan diri kita untuk kalau hadapi tu, boleh tak kita berzikir aja mengenyangkan kita. Hilangkan dahar, tekanan mental kita tak teringat makan, minum dah. Jadi kita kena persiapkan dengan zikir-zikir tadi. Zikir tu tak lain kita mengingat Allah. Allah boleh turunkan rezeki depan mata kita. Allah boleh bagi kita tanpa makan kita kenyang. Penduduk kafir tu dia tidurkan 309 tahun. Ada makan dan minum. Tak mati kan? Maknanya. Jadi Allah boleh buat. Allah tu maha berkuasa. Dia boleh buat bermacam-macam. Bang Abang? Jadi kuasa Allah. Jadi kita kena selalu dengan Allah. Kalau kita tak dengan Allah, jangan main-main lah. Kita takkan mampu. Kita tak mampu. Kita perlukan 100% Allah. Sebab kita tak ada daya upah. Ya, Rasulullah kata apa? La haula wala quwwata illa billah. Kita tak ada apa-apa. Nampak macam kita ni berjalan sana, bercari rezeki. Sebenarnya itu semua adalah kita menggunakan kudrat kuasa siapa tu? Abang? Kuasa Allah. Betul. Jadi macam mana kita nak olahkan? Masa senang ni kita nak rasakan ini semua kuasa Allah, ini semua min fadli Rabbi, ini semua daripada anugerah daripada Allah, ini rahmat Allah. Bila kita dalam keadaan senang. Nanti bila susah Allah bagi kekuatan. Tapi masa senang ni kita tak hargai. Bila susah lagi teruk tak? Abang? Lagi teruk. Jadi ajar diri kita masa senang sekarang ni bersyukur kepada Allah banyak-banyak. Nanti akan datang nanti ke depan ni akan menghadapi kena banyak sabar. Api, air, elektrik semua tak ada. Jadi kita kena prepare diri kita. Sentiasa ingatkan Allah. Jangan kita nanti apa ni, jangan mengeluh. Kita sama-sama. Abah pun sama-sama juga. Kena sabar banyak-banyak. Boleh anak abah okey dah. Betul. Jadi gitu Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Sekarang ni masih lagi kita mengecapi nikmat yang besar. Apa pun ke depan kita semuanya tetap nikmat Allah juga. Tetap juga berjalan. Tetapi kita nak olahkan. Nak olahkan tu menggunakan tauhid. Bukan mengolahkan tu menggunakan akal fikiran kita. Akal fikiran kita tak mampu nak mengolahkan. Jadi kita olahkan dengan pedang tauhid la ilaha illallah, matikan diri. Hilangkan keakuan diri juga.
Ya. Kalau kita nak olahkan guna cara ni, kita takkan mampu. Itu sekadar untuk fikiran akal kita. Tapi sebenarnya menentukan adalah kita selalu matikan diri, letakkan betul-betul keadaan kita dengan Allah. Dia yang urus diri kita. Jadi prepare lah, latihlah diri kita ni sekarang supaya betul-betul rasakan dia aja. Sebelum datang harinya yang tadi, yang dimaksudkan tadi, yang hari-hari ujian, hari-hari yang akan ke depan kita ni, penuh dengan kesulitan, pengakhir zaman ni. Bukan apa, tujuan dia tak lain untuk dibagi kepada kita nikmat yang lebih besar lagi. Bila ujian-ujian tu datang, pengakhir zaman ni adalah untuk menguatkan kita supaya kita terus teguh dengan Allah SWT. Kita minta Allah pelihara kita, minta Allah Ta'ala teguhkan kesabaran kita, tabahkan hati kita, dengan kita nak hadapi isteri, anak-anak, keluarga kita, jiran-jiran, umat kita, kita nak jaga tu tadi. Jadi memerlukan kekuatan dalaman kita mau kuat dulu sebelum kita nak keluarga kita. Kalau kita tak kuat, macam mana kita? Jadi sekarang ni betul-betul kita minta kepada Allah dalam keadaan sekarang ni. Berlaku juga tapi tak berapa lagi. Belum dia punya tahapan dia lagi. Masih lagi ada elektrik, masih ada lagi air, makanan boleh mudah dapat lagi, duit boleh digunakan lagi. Nanti satu masa nanti, tak lama lagi, bila benda tu tak boleh berfungsi, baru kita tahu hari-hari yang kita hadapi ni betul. Apa yang Rasulullah SAW bagi tahu. Mana dah kedatangan betul lah Imam Mahdi, Dajjal, lepas tu Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa, tu semua betul lah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sebab skrip tu Rasulullah dah nampak apa yang di Lauh Mahfuz bertulis, yang Allah Ta'ala nak bagi tahu nanti penghujung zaman. Jadi kita alhamdulillah lah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala bagi kita maknanya kefahaman ni. Banyak lagi manusia-manusia yang di luar sana yang mengabaikan, maknanya yang tak ambil kepedulian dalam hal-hal pengakhir zaman ni. Dia rasa macam dia nak hidup lama, dia rasa macam mana nak jadi kiamat lama lagi, dia kata. Walaupun lama lagi, kita kena percaya kiamat tu. Setiap wali-wali Allah setiap hari Jumaat dia takut. Sebab kiamat tu berdatang hari Jumaat takut. Maka tu dia banyakkan selawat, banyak surah Al-Kahfi waktu tu. Mereka lebih bertambah takut pada Allah. Takut hari-hari yang bergoncang tu datang, dia dalam keadaan dia tak mampu. Sedangkan hari-hari nikmat macam ni pun kita boleh lalai pada Allah. Apatah lagi hari bergoncang, hari yang maknanya kepayahan tu tadi. Jadi kita kena prepare lah. Masa senang tu kita mau betul-betul dengan Allah. Leburkan diri, tak diri. Nanti insya-Allah bila datang susah, Allah yang sendiri akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi itu dalam keadaan kita tabah, redha dengan ketentuan Allah SWT. Jadi memang saya nak bagi tahu ni pun takut. Sebab banyak ada tanda yang saya dapat dibagi tahu, maknanya menerusi dalam dalam mimpi, dalam kita punya dibawa oleh Allah SWT berjalan, Jadi jelas dah. Maknanya takut, bertambah takut. Contoh malam tadi saya dibawa jumpa mimpi dengan Tok Guru arwah almarhum Tok Guru Ni Aziz. Jadi tak pernah saya tak ada ingat, tak ada apa, cuma bagi Fatihah je kan. Tetapi pagi tadi lah, subuh, dekat subuh saya mimpi saya bersalam dengan dia. Saya bersalam, saya cium tangan dia, tanya apa khabar, doakanlah Tok Guru, doakan kami nak buat kerja Allah ni, minta redha Allah dalam buat kerja ni. Dia kata hamba tak boleh buat apa-apa, dia kata. Sambil menangis tu. Masa saya salam, saya cium tangan, lama saya cium tangan, menangis tu. Hamba tak boleh buat apa-apa, dia kata. Dah banyak macam-macam dia dah buat masa hidup dia kan.
Hamba tak boleh buat apa-apa. Hamba boleh mampu berdoa je lah. Dia kata. Mau buat, terus buat. Allah redha pekerjaan dia kata buat. Lama saya dengan dia cakap gitu. Dia menangis-nangis je. Betul-betul menangis. Bukan menangis main-main. Menangis yang betul-betul macam dia nampak benda akan datang ni. Kesulitan yang kita nak hadapi ni kan. Dia kesian mungkin tengok kita dia. Dia sendiri pun dah buat kerja macam-macam dah. Banyak manusia yang pertikaikan dia punya tu. Tak, sikit aja yang ikut dia kan. Bila dia dah tak ada ni lagi huru-hara tu. Jadi saya terjaga, saya teringat ada mimpi ni untuk guru lah. Jadi dia pun dah sampai tahapan menangis macam tu kan. Maknanya benda ni dah terlalu hampir lah. Terlalu hampir lagi. Maknanya tanda tu dah. Jadi kita lihat sekarang ni persidangan dah parlimen apa Malaysia ni kan, begitu tengok tak habis juga. Cara tu pun, cara yang dia orang parlimen pun cara gitu jugalah. Jadi saya bukan nak kata, yalah tengoklah sendiri daripada dulu sampai sekarang caranya tetap cara menonjolkan aib-aib. Tak ada patutnya parlimen tu, maknanya ertinya tadi mesyuarat tadi, makna mesyuarat ketua-ketua patutnya dalam keadaan dia ni daripada dulu nak disalahkan dia nak ambil kuasa, dia ni nak jatuhkan dia. Yang ada dalam tu adalah perbalahan, hajat-hajat mengejar dunia. Yang Allah bagi tahu, semenjak aku jadikan dunia ni tak lebih aku pandang seperti sebutir pasir di tepi pantai. Itulah bumi, dunia ni. Allah Ta'ala kata semenjak aku ciptakan mula-mula tu, aku tak pandang lebih bumi. Aku hanya pandang seperti sebutir pasir di tepi pantai, kata Allah dalam hadis kursi. Yang kita tergila-gila yang sebutir pasir tu, Allah Ta'ala semenjak menciptakan itulah, tak lebih Allah Ta'ala pandang. Yang kita pergi tertipu kat situ tadi, sanggup masuk dalam mesyuarat parlimen, ketua-ketua kita tengok perangai dia orang, hantam sana hantam, tak habis-habis daripada. Tak ada ke dalam mesyuarat ini macam mana kita betulkan sama-sama. Tak ada nampak tak apa benda pakaian dia masuk dalam tu dia pakai. Kan? Lepas tu pantang, nampak ada orang ni silap sikit, ni masanya kita hentam, ramai-ramai grup dia pentam. Nak jatuhkan tujuan dia, boleh kita ganti pula. Tukar. Jadi Yahudi ni senang, dia kacaukan lagi. Yahudi, dia datang, dia buat kecoh, dia bagi duit lah, dia bagi apa lah dengan kawan tam ni. Jadi tak tahu cacah marba dalam parlimen ni. Kita pun tak tahu. Kita tak tahu apa hala tujuan dia orang ni. Kan? Itu. Masing-masing itu nak tegakkan ni, kita nak ni macam mana COVID ni, PM macam-macam. Tu. Tapi kalau dia naik nanti dia orang lain pula hentam. Jadi apa sebenarnya yang keputusan yang kita dapat? Keputusan dia adalah masing-masing tu lah kata. Dia merebut sebutir pasir tadi. Masih dia pergi pantai tu. Dia punya kegilaan dia banyak di situ. Aku tak faham. Hentam sana, hentam sini. Tunjuk perangai, ya Allah. Banyakkan tu semua orang Islam, orang kita kan. Dalam tu kebanyakan. Tak tunjuk. Kita jangan tunjukkan gitu. Elok-elok cakap. Boleh tinggi suara tapi jangan sampai kita maki, kata dia turunlah, engkau tak layak lah. Jatuhkan maruah orang kan. Tu. Elok lah. Kalau boleh gini-gini, ubah style macam ni. Tak ada yang cakap nak kasih sayang tadi. Jadi kita nak gitulah. Kita mesyuarat kan, nama mesyuarat. Parlimen tu mana semua bergabung untuk kita. Macam mana apa dah jadi? Bila dah kita tak ubah lagi, tetap ingat cara yang macam tu. Ni maknanya dah kemuncak pun. Nanti Allah Ta'ala hantar orang yang berkasih sayang. Baru kita tahu ini cara dia. Tak ada lain.
dengan cara kasih sayang tadi. Tu. Gitu. Tu jatuh ni apa ni? Sudah-sudahlah, tak habis-habis ni dah. Covid ni dah macam ni kan, manusia dah ketakutan ni banyak kan. Kita cari jalan selesaikan dengan cara baik, jangan menyalahkan orang ni jalan. Ya, sungguh pun orang tu salah ke tak tahu cara yang betul, kau tunjukkan. Nasihat kan. Tak apa, tinggi suara sikit tak apa. Jangan kita menjatuhkan orang. Tinggi kan. Ni tak apa. Tu. Marah tu kata Syekh Abdul Ghajjal ni, marah tu boleh tapi marah yang kerana Allah. Itu tak apa. Bukan maki amun, marah. Tu tinggi suara marah kerana tegas kan? Tegas. Itu boleh. Itu mana? Kita kena pakai benda tu marah. Tu. Marah kerana Allah. Jadi suara yang keluar daripada suara qaharullah untuk menundukkan supaya perkara tu salah. Kita kena perbetulkan. Tu. Ni lembik suara kau jalan. Tak boleh macam tu. Kena pada situasi. Hikmah ni bukan maknanya suara rendah. Hikmah tu kadang kalau rumput pakai pisau kecil boleh potong kan. Tapi kalau kayu balak takkan pisau kecil. Mesti pakai chainsaw ke ataupun gergaji yang besar tu ya. Gitulah. Ketegasan tu. Hikmah tu bergantung pada situasi tu tadi. Kalau perlu kena tegas suara yang kasar, yang tinggi, kita kena gitu. Nak selamatkan dia tu. Tu. Kalau yang biasa rendah-rendah. Tu. Jadi macam mana kita nak menghadapi ni kalau kita masih lagi gunakan cara iaitu jatuhkan orang ni, nanti kita naik, bila kita dah naik orang lain pula jatuh orang kita. Bila nak selesai? Pasal kita menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang. Jadi kasih sayang tu harus sama-sama betul-betul. Kalau nak berego pun atas nilai kasih sayang. Dia tunjukkan rasa kasih sayang. Ini tak ada dia. Prepare tu nak hentam kan, nak kasih jatuh habis. Pihak musuh senang lah. Yahudi Nasrani lagi lah dia laga kan. Tu nanti dia buat jadi pendamai. Kau ikutlah cara dia. Dia dah berlaku lah. Jadi macam mana cara kita nak selesaikan? Tu saya kata, kalau Imam Mahdi turun, tak lain lah. Dia kena ketegasan dia lah. Tak ada masanya lagi lah, maknanya. Dia kasih sayang, dia tinggi. Tapi dengan ketegasan. Dia dah tak ada masa lagi nak pujuk rayu lah dia dah. Kasih sayang, tak nak ikut. Dia akan tegas. Kalau tidak nanti yang lain serang dia. Kan? Jadi dia akan buat nak taubat kita bagi peluang kasih sayang ni. Tak ada cerita banyak. Tebas. Tentera dia memang gitu, kekuatan dia memang. Tu ya. Jadi kita usahakanlah. Maknanya kita tengoklah. Saya suka tengok kadang-kadang dalam parlimen gitulah. Semua saya tengok watak-watak munafik, watak-watak kafir, watak-watak apa ni, dajjal, watak-watak banyak saya tengok tadi. Saya rasa kita tak payah tunggu dajjal, tak payah tunggu iblis, dah nampak jelas. Tak payah nak tunggu dia turun, nak tengok rupa iblis macam mana, rupa dajjal macam mana, rupa Ya'juj Ma'juj. Kita dah jelas dah. Kita tengok dalam tu, ya Allah, jelas kita nampak. Sebab kita dah diajar Allah Ta'ala perang benda-benda yang dalam diri kita. Dalam diri kita semua ada. Munafik, iblis, Yahudi, Nasrani punya sifat, semua ada dalam badan kita. Tapi bila kita dah mula Allah Ta'ala perkenalkan diri Allah, kita dah mula nampak Allah yang menghancurkan. Sifat-sifat tu dah Allah hancurkan dan kita tumpu pada satu, iaitu kedirian kita. Itu yang kita takut. Kita lebih takut kedirian kita. Kita dah Allah Ta'ala dah bagi tahu. Itu semua bahaya semua. Tapi lebih ditakutkan lagi adalah Allah ajar kita, diri kau ada je, itu lebih bahaya daripada tadi. Jadi kita tengok dalam parlimen itu semua memang sifat munafik, iblis, itu semua. Tapi lebih bahaya dalam tu adalah diri, keadaan keakuan diri orang tu tadi yang akan datang sifat-sifat lain, menjemput sifat-sifat lain.
Dajjal, Ya'juj Ma'juj, sifat Yahudi Nasrani. Dalam tu kita tengok. Tapi siapa yang jaga keakuan diri, tak ada keakuan diri dia akan cakap dengan al-haq, dengan kebenar. Baru kita nampak, oh dia ni lain cakap dia. Dalam parlimen ni ada juga yang begitu. Tapi sulit nak dapat orang macam tu. Dia bercakap tu tak ada kepentingan apa-apa kerana Allah. Banyak kan kita tengok semua ada kepentingan selain daripada Allah. Mulutnya kerana Allah, minta maaf. Banyak kan. Jadi saya suka tengok gitulah. Saya memang benci nak tengok bala-bala ni. Tapi saya perhatikan gitulah. Inilah kalau diri aku dulu tak Allah Ta'ala buka singkapkan aku macam ni lah. Macam itulah berlaku dalam diri aku. Semua ada dalam diri aku. Munafik lah, kafir lah, Nasrani lah, Yahudi punya perangai, semua dalam diri aku. Aku tak sedar. Aku simpankan, hidupkan dia. Kejap pakai Yahudi, kejap pakai munafik, kejap pakai kafir, kejap pakai Islam, kejap bertukar-tukar berpusing macam roda. Tapi bila Allah dah bukakan, singkapkan, kita dah mula dah. Ya Allah. Teruknya dalam diri aku, ya Allah. Allah tunjukkan. Engkau tak boleh hadapi semua tu. Tapi engkau jagalah keakuan diri engkau jangan ada. Kau tetaplah yang rasakan yang ada hanya aku. Bahawa aku yang menghadapi diri engkau tu semua yang ada tu aku yang hadapi. Allah tunjukkan cara dia. Macam mana nak menghadapi itu semua. Semua benda tu akan ada dalam diri kita. Tapi kalau kita sekarang ni kita tak perang ni, kita tak sedar, kita nampak yang luar, dalam kita tak selesai, macam itulah jadi dia kita tengok kat parlimen tu. Jadi manusia yang dalaman dia tak selesai. Masih ada keakuan diri. Bila ada keakuan diri, semua tu berlega sifat tu, bertukar-tukar. Yang saya cakap tadi. Semua ada dalam diri saya, munafik, Yahudi, Nasr, semua ada. Tapi keakuan diri tu, bila kau kenal, Allah perkenalkan diri Allah, nanti Allah yang nak menghadapi hawa nafsu kedirian kau. Dan semua yang lain akan jadi mudah. Itu cara je. Itu terserahlah maknanya tak ada penawar, tak ada obat yang paling mujarab melainkan kita kembali kepada Allah dan hilang rasa kedirian kita. Itulah penawar obat yang paling mujarab untuk kita selamat. Apa zaman pun, zaman awal, zaman pertengahan, zaman ujung, penghabisan macam gitu ni, tetap kita akan selamat. Sama Allah yang dulu sekarang, bila-bila awal akhir zahir, tetap sama juga. Itulah cara dia. Tetap kita selalu dengan Allah, hilangkan rasa. Carilah. Bagaimana cara dia. Jumpa, dengar selalu cerita-cerita macam ni. Bila cerita-cerita macam ni, kita akan lebih dekat kembali kepada Allah. Kita tak mau yang lain lagi. Sebab bila kita nakkan dunia akan lari, kata Allah. Bila kita nakkan akhirat, kita dapat akhirat. Tapi kalau kita nakkan Allah, semua akan kejar kita. Dunia dan akhirat akan kejar kita. Maknanya dunia seisi pun membujuk kita supaya dia datang. Dulu kita tak kenal Allah, tak kenal diri, kita mengejar semua tu. Pasir sebutir je bumi ni, dunia ni. Kita kejar-kejar macam nak gila. Tapi bila dia kenalkan Allah, ya Allah, tak ada apa dunia. Bila Allah dah bagi faham lah, alhamdulillah. Kemudian kita bukan lagi ala tuju kita kepada yang lain daripada tu, melainkan Allah. Kita bereskan betul-betul di dunia lagi, kita hanya nak Allah. Dan macam mana kita nak didik bila kita tinggalkan dunia ni, kita dalam keadaan tetap. Jadi berapa kali kita dapat dalam hidup kita melakukan betul-betul, kita betul-betul mengharapkan nakkan Allah Ta'ala betul-betul. Dan kita menangis betul-betul, menangis. Ya Allah, janganlah ya Allah pisahkan aku lagi dengan Kau ya Allah. Ibarat gitulah. Janganlah, tolong ya Allah. Sebab sekarang ni aku yang pisahkan diri aku dengan Kau ya Allah. Terlalu kerap. Sedangkan Kau tak pernah pun. Ma wadda'aka rabbuka wa ma
sekolah. Tak pernah Allah berpaling meninggalkan kita. Tak pernah. Tak pernah. Itu diletakkan sir tu dalam diri. Al-insanu siru ana. Manusia tu, setiap manusia tu ada rahsia ku dalam dia. Dalam segumpal daging ada rahsia. Dan tak lain rahsia tu adalah aku. Ya Allah, Allah punya sayang tu. Cari sir tu. Rahsia yang geliga yang Allah Ta'ala letak. Bila kau kenal, kau duduk situ nanti, ya Allah, bahagia kau. Masalahnya sekarang kita dah nampak yang lain. Yang sebutir pasir saya cakap tadi. Yang dikejar ramai-ramai itu tadi kan. Tu, kita pun terikut juga. Sekarang Alhamdulillah Allah bukakan Allah. Kembali. Tak ada yang lebih besar kenikmatan dia melainkan dengan Allah. Sebab kita di alam roh dulu 4,000 tahun dengan Allah. Tak nak lain. Best dengan Allah. Tak ada yang lebih best. Tapi bila dah tercampak di dunia ini, kita lupa, kita biarkan. Biarkan, tutup. Nur dalam tu, sir dalam tu. Lama-lama kita buat alasan, mana ada ni. Kita tak percaya pula dah. Kita dah tak percaya, was-was. Kita sebut nama Allah tak rasa best. Dah mula makin. Kita tak hargai setiap apa yang tindakan yang kita lakukan, semuanya Allah punya nikmat hidup tu tadi. Kita dah tak nampak dah. Kita nampak yang lain. Ya Allah. Kita menutupi nikmat Allah yang Allah bagi pada kita. Maka tu Allah ulang-ulang berapa puluh kali dalam surah Rahman. 20 lebih kan? 20 kali lebih Allah ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadzibun. Maka nikmat yang mana satu, wahai jin dan manusia yang nak didustakan. Maknanya Allah ulang beberapa kali, maknanya manusia banyak lupa, banyak mendustakan, menutupi nikmat yang Allah bagi. Dia rasa dia yang berusaha untuk dapatkan nikmat hasil ni tadi, asal usaha aku, kekuatan aku. Ya Allah. Dia nutupi Allah punya. Ini yang berlaku sekarang ni. Jadi kita nak, minta maaf, kita nak ikut siapa? Pemimpin yang macam mana? Minta maaf saya cakap lah. Kita nak ikut pemimpin yang macam mana sekarang ni? Kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita nanti ikut dia pemimpin, dia masuk lubang biawak, dia ikut cara Yahudi, kita ikut dia, kita tak tahu alasan dia, kita tak tahu. Kita ikut ulama lah. Tak boleh. Kita kena kenal diri, kenal Allah. Baru nanti Allah yang bagi fatwa kat kita, siapa yang kita nak ikut. Kita kena ada pemimpin kita yang betul-betul Allah. Dia tak perlu dia banyak pengaruh. Tapi kata-kata dia menyusuk kalbu kita untuk pulang kepada Allah. Setiap kali dia cakap, terasa kita dengan Allah. Kita nak cari pemimpin yang begitu. Itu ciri-ciri Imam Mahdi dia begitu. Bila dia bercakap tadi, akan bawa kita syok kepada Allah. Asyik kepada Allah. Tapi bagi orang yang tak mau, tetap juga tak masuk benda tu. Allah jadikan dinding bagi orang yang tak mau kan kepada Allah tadi. Allah akan automatik. Dinding tu tak nampak, tapi dia tak mau meneri, dia blok. Allah yang asal dia tak nak. Jadi kita Alhamdulillah. Maknanya kita bila mendengar je cerita ni, kita rasa suka, seronok cerita mentauhidkan Allah. Kita rasa bahagia. Kita rasa tenang. Cerita bila pulang balik matikan dia, kita rasa tenang. Maknanya kita dah dipilih oleh Allah. Mengikuti kalau Imam Mahdi turun, itu juga dibawa, kita mampu untuk ikut dia. Walau dia jauh macam mana, kita mampu insya-Allah. Dalam perjalanan kita nak pergi menuju dia jauh kat Syam ke kat Mekah, kita nak pergi, nak ikut dia, walaupun kita jauh lagi, tapi niat kita nak pergi, kita mati dalam keadaan diredai Allah SWT. Kalau kita faham, tu ketua Imam Mahdi, ketua yang boleh memberi petunjuk, dia dapat petunjuk dan boleh ketua. Sedangkan kita Alhamdulillah sekarang ni Allah bagi kita petunjuk dan kita boleh cerita. Tapi kita bukan ketua. Kita sekadar Alhamdulillah.
Mahdi kan duduk kita, isteri, anak-anak, keluarga kita, siapa-siapa aja yang kita mampu nak buat, kita buat banyak-banyak. Kita hidupkan Mahdi yang dalam kita tu. Sebelum jadi ketua Imam Mahdi yang turun nanti, kita boleh ikut. Kita jadi penolong, insya-Allah. Ya. Jadi usahakan. Nampaknya apa kita usahakan, Allah Ta'ala kata sungguh-sungguh, itu yang akan kau dapati, kata Allah. Apa yang kita usaha? Sebenarnya usaha tu datang daripada siapa? Daripada Allah. Mana bukan usaha engkau pula ada tenaga, bukan. Usaha tu datang, ilham tu daripada mana? Dia juga yang menurunkan suruh berusaha. Dia juga yang nak makbul. Jadi usaha pun daripada dia. Ikhtiar pun dia suruh juga, cari ikhtiar dia begini-gini. Persiapan untuk nak menghadapi pengakhir zaman ni, tak lama lagi ni jadi yang lebih sulit. Persiapan dia dah bagi tahu, ikhtiarkan macam mana. Kita ikut. Siapa yang bagi ikhtiar tu buat? Tu kita nak gerak ikhtiar tu, siapa yang bagi? Dia juga. Dan kita berdoa, siapa yang gerakkan kita untuk berdoa selamatkan? Dia juga aja. Dan dia juga makbulkan jadi itu qada dan qadar, ketentuan. Tak ada apa kita. Jadi usaha, ikhtiar, doa, tawakal, semua dia. Syariat, tarikat, tak ada satu pun hak kita. Semua dia. Jangan bukan aku dah usaha. Jangan kata aku, dia juga. Usaha tu bukan dia. Nabi kata, ikat dulu unta tu, baru tawakal pada Allah. Siapa yang suruh ikat tu? Allah. Kalau tak ikat, tak boleh Allah suruh ikat. Jadi semua sekali bukan, aku kena usahakan. Jadi aku yang ikat ni, kalau aku tak ikat. Jangan kata gitu. Allah yang nak selamatkan, dengan dia suruh kita ikat dulu. Yang ngaku kita yang selamatkan. Jadi semua kedudukan tak ada. Kita ni la haula wala. Jangan ada rasa ada. Memang kita tak punya apa-apa. Semua dia yang bagi ilham untuk usaha, gerakkan untuk berkudrat, untuk ikhtiar, suruh rasakan untuk berdoa, supaya nanti dia juga yang makbulkan segala. Semua segala syariat, tarikat, makbul, semua je. Awal, akhir, zahir, semuanya dia. Tak ada apa pada kita. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sekadar perkongsian yang pendek saja, seperti mana yang diperbincangkan, diperkatakan pada petang ni. Maka saya nak cakap satu je. Seperti mana yang kononnya norma baru ni, basuh tangan, mandi. Jadi saya nak memberi perkongsian untuk diri saya sendiri, keluarga, semua. Basuhlah tangan, jauhilah daripada virus-virus, mandilah dan jauhilah daripada virus-virus. Apa yang dikatakan virus, itulah virus kedirian diri kita. Jatuhkan semua. Basuhlah tangan, basuhlah mandi, apa semua. Yang seperti mana yang diperkatakan oleh norma-norma baru tu, kononnya norma baru lah, tapi sebenarnya itu datang daripada Allah. Jadi kita hakikatkan benda tu, bahawasanya basuhlah tangan kita, sucikanlah diri kita daripada adanya kedirian diri kita tu, mandi dan sebagainya. Menyucikan tu maknanya sucikanlah daripada datangnya kedirian diri kita. Maka seperti mana yang saya ada berkongsikan sebelumnya, kedirian sentiasa datang. Jadi sucikanlah dengan yang dikatakan daripada virus corona tu tak bahaya lagi tu. Saya rasa nombor 5, nombor 6 lagi tu. Tapi yang pertamanya kedirian diri. Itulah virus yang paling bahaya lagi kalau datang keakuan diri tu. Itulah virus yang paling bahaya sekali. Sekadar itu saja daripada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur. Jadi luahan kerahnian, kalimat-kalimat yang keluar daripada saudara kita tadi, menghilangkan segala penyucian, bersih tangan tu maknanya saudara kita kata bersih, buangkan kedirian, bukan sekadar bersih tangan aja, bersih segala-gala pengakuan mengatakan kita ni ada kudrat pada tangan kita. Bersihkan daripada pemikiran yang gitu. Setiap pergerakan kudrat kita jangan merasa ada
ini kudratku. Dan jangan sampai kita hilangkan. Kita mesti merasakan setiap apa yang kita gerak, napas yang turun naik, semua kita rasakan dia yang menaikkan, dia yang menurunkan, dia yang memberhentikan, dia yang memberi kita rasa. Segala-galanya di tangan dia. Hidup kita ni di bawah genggaman Allah SWT. Sentiasa rasa gitu. Kita dimaksudkan tadi pembersihan, penyucian. Bukan suci sekadar suci bersih luaran, bukan sekadar luaran aja. Memastikan penyucian tu dengan dalaman sekali, iaitu tidak lagi merasa diri lagi. Kita berjalan tu cuba praktis jalan. Kaki yang setiap kita langkah tu kita ingat dia yang melangkahkan. Habis susah, kita dah terbiasa kita langkah tak terasa apa-apa, kita kosong je. Kita tak buat pengisian sebab kita rasa macam alah ni biasa je. Padahal cuba kita buat kan setiap langkah kita. Tadi saya cakap napas tadi nurun naik, kita lagi pelik lagi dalam kan. Tapi cuba pergerakan tadi, tangan kita bergerak, kita rasakan dia yang gerakkan. Kita angkat tabir tu orang, kita rasa, merasakan bukan kita rasa lagi, dialah yang angkat, dia yang membesarkan dia. Allahu Akbar. Yang sebut Allah Akbar pun dia, yang nak rasa kebesaran pun dia. Cuba praktiskan situ, satukan benda tu. Baru kita akan terasa bahawa kita tak memiliki apa, tak ada keakuan diri kita. Tapi bila kita tak mengamaliakan, mengimani, mana tak meyakini, kita nak rasa ada kita sampai kita hilangkan kita punya pergerakan kaki, pergerakan tangan, penglihatan, pendengaran, kita hilang, kita rasa macam alah tu biasa lah. Kita biasa, kita rasa macam biasa tu, kita tak rasa macam itu hak Allah. Perkataan yang keluar tu kita tak hargai. Macam kita makan tadi, kita tak hargai beras tu nak jadi sebutir tu 3 bulan 4 bulan baru jadi sebiji beras Allah tumbuh. Kita tak mikir, kita tahu ni makan ni ada apa, lauk ayam, ada pajeri terung, ada nasi. Kita dalam makan tu kita tak memikirkan beras ni nak jadi berapa lama, terung ni, ayam ni berapa bulan nak jadi ayam. Kita tak memikir tentang Allah Ta'ala punya kekuasaan tu. Jadi kita makan, kita akan ingat apa lagi nanti, ni ada ayam ni, kalau ada kambing kan best. Kita akan merasakan pemikiran kita tak cukup. Maka bila tak cukup tu azab bila kita makan nikmat yang dah depan-depan tu. Tapi kalau kita syukuri, kita tengok beras nak jadi susah. Kita setiap kita makan tu kita hayati nikmat Allah. Nak jadi benda ni, nak bagi rasa ni, ya Allah, Engkau lagi best ya Allah. Jadi itu yang akan jadi mentauhidkan kepada Allah. Makanan yang halalan toy, bukan saja halalan saja, tapi toibakan dia. Kita toibakan dia dengan kita tahu ni hak Allah SWT yang menjadikan dia. Bukan orang ni tanam dia. Itu semua sebenarnya yang menumbuhkan, yang memberi rezeki depan mata kita adalah Allah. 100% ni rezeki daripada Allah. Ni bukan daripada mana-mana lagi. Dan itu yang kita tengok orang ni tanam, itu semua jalan cerita hak Allah Ta'ala juga. Bila depan mata kita ni semua, itu 100% Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Tapi mengapa kita tak menghayati tadi makanan tu tadi punya nikmat, menyebabkan kita lupa dan merasa lebih tak cukup lagi. Kita nak tambah lagi, adakah ni best, kita nak tambah lagi dalam makanan kita. Itu menyebabkan azab. Makanan tu fakina azabana, kita minta. Sebenarnya azab tu bila kita tak mensyukuri apa yang dah ada di situ, kita tak olahkan. Jadi ini cantik, jagalah kesucian diri kita ni. Sebab Allah kan dah dibagi tahu semalam, Allah ni sangat suka kepada hamba dia yang suka menyucikan diri. Maknanya semalam dah dibagi tahu penyucian diri adalah jangan merasa ada kedirian. Ada je rasa keakuan diri aja, maknanya kita dah tak suci tu. Jadi menyucinya tadi, kita Allah suka kepada orang yang jadi orang yang suka nak sucikan diri dia, maknanya suka mentiadakan diri dia. Dia merasakan hanya Allah yang akan taruh cinta.
Allah menyintai kepada orang yang suka mensuci. Nak sucikan diri aja Allah lah letak cinta. Maknanya bila kita dah letak, kita berusaha nak boleh, kita apa yang Allah Ta'ala suruh, kita nak suci sampai tak ada diri kita, Allah lah yang akan menyucikan kita. Dia lah yang komplit, sempurnakan cucian kita. Sebab kesungguhan yang dia, Allah Ta'ala berikan kepada kita, keyakinan, kesungguhan yang Allah bagi tu, kita susah tu tadi, dalam susah tu dia masukkan kesenangan, dia masukkan ketenangan, dia masukkan kasih sayang di dalam kesusahan yang kita tempuh. Sebelum habis susah lagi, dalam susah kita tak perasan. Rupanya bila kita duduk kan, ya Allah, tak pernah dia pisah pada kita. Di dalam kita menghadapi ni tadi, nak membersih, proses suci tu, dialah sebenarnya yang mensucikan kita. Dia bagi cara-cara tadi, akhlak-akhlak nak hilangkan kedirian, keakuan diri tu. Dia yang tunjukkan kepada kita. Dia beri kita kekuatan untuk memproses, membuang keakuan diri. Dia bagi kekuatan kepada kita. Jadi tak ada apa, semua dia juga yang, ya, subhanallah. Jadi terima kasih, alhamdulillah atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan ya dalam menyampaikan adalah sekalian. Wa'afu minkum, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.